TV KPM. Kalau aku kaya, aku beli segalanya. Bil-bil jiran tetangga, aku belanja selambat. Yeah. Kalau aku kaya, kalau aku kaya, aku gajikan driver namanya Schumacher. Dia panggil aku De. Wah, ada rap Rap. Alright, hari ni kita kaya raya Ustaz. Sebab tadi saya ada jumpa satu duit banyak dekat tepi jalan tu. Ya. Tapi saya nak minta Ustaz yang bahagikan Ustaz. Tapi kena bagi sama rata tau. Hai, kita dapat rezeki. Rezeki kita jumpa duit kat tepi jalan tadi. Ustaz kena bahagikan. Okey. Duit banyak ni. Oh, banyak ni Ustaz. Okey, kita bagikan. Satu untuk Aiman, Cantik. dua untuk saya. Dua untuk Ustaz. Okey. Satu untuk Aiman, dua untuk saya. Ini tidak adil. Macam mana Ustaz punya banyak, saya punya sikit ni? Ini rezeki kerana saya kayangan. Tak boleh. Ini dah tak betul ni Ustaz. Kalau macam tu biar saya yang bahagikan. Okey, cuba Aiman bagikan. Tapi Ustaz, kita ambil duit tepi jalan ni, boleh ke tak boleh ni kita ambil ni Ustaz? Boleh ke tak boleh? Saya rasa boleh lah, Man. Betul ke Ustaz? Macam mana, Man? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh Ustaz? Dua untuk saya. Kita ambil duit tepi Aiman, jalan ni dan Aiman, kita ambil. Tiga untuk Aiman. Saya ada Kenapa saya punya warna merah ni Ustaz? 2, 4, 6, 8. Aiman ada 2, 4, 6. Ustaz kena jawab soalan saya. Baik. Boleh ke tidak kita ambil duit tepi jalan dan kita ambil ni Ustaz? Ini duit kita jumpa kat tepi jalan tadi. Macam mana? Kalau kita jumpa tepi jalan, adakah ada orang kata rezeki? Rezeki boleh ambil ke tak ni? Halal ke tak halal, tuan-tuan? Pelajar-pelajar di rumah. Jawapannya apa, Man? Jawapannya selepas ni, Ustaz? Jawapannya selepas ini. Alright, murid-murid sekalian. Ustaz nak cerita tentang rezeki pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil Ustaz Mahmud dulu. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, hos anda, Aiman Sufian Azman dalam Teras Didik TV KPM. Alright, hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Islam. Tapi apa kena-mengena dengan drama yang kita buat sebentar tadi Ustaz? Tapi sebelum apa-apa Ustaz, kita buat SOP dulu. Baik, boleh? Jom. Okey. Dipersilakan Ustaz. Baik. Kita kenakan cecair pembasmi dulu. kuman. Dan saya pula Ustaz. Baik. Sekarang ni Ustaz kena jawab. Baik. Boleh ke tak boleh kita ambil duit tepi jalan? Tapi Ustaz, banyak tau saya dapat duit tepi jalan tadi. Rugilah kalau saya tak ambil. Sebelum saya jawab tu kan, marilah kita terus jaga SOP, selalu pakai hand sanitizer. Moga-moga kita terhindar daripada wabak-wabak yang berbahaya ni. Teruskan baca doa-doa yang diajar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judha wa min syai'il asqam. Ini doa-doa yang insya-Allah di samping kita menjaga SOP, Allah jaga kita dari wabak. Betul, Ustaz. Jawapan kepada soalan Aiman tadi. Kalau kita jumpa duit kan, duit banyak. Jumpa RM1, RM2 orang tak pandang sangat. Ya. Jumpa ni beratus-ratus. Apa kena buat? Jadi sebagai orang Islam, kalau kita jumpa duit dekat jalan, jumpalah mana-mana, bukan hak kita. Yang pertama kena buat hebahan dulu, Aiman. Buat hebahan dulu. Siapa punya duit ni? Kalau semua nak mengaku Ustaz. Kalau jumpa duit macam ni kan, kita jumpa tepi jalan. Siapa jumpa duit? Nama pun tak ada. Nama pun tak ada. Tak apa. Yang penting kena buat pengumuman. Tapi kalau jumpa bola dompet, siapa punya dompet ni? Orang boleh kenal lah. Jadi kena buat pengumuman dulu. Memang kadang-kadang ada orang, rasa duit aku tadi. Okey. Kita boleh siasat, tak ada orang lain di sini. Boleh juga. Kemudian tak ada orang mengaku, macam mana buat? Kita boleh serahkan kepada pihak yang berwajib. Contohnya Baitul Mal. Tapi orang kata ni rezeki Ustaz. Itulah kadang-kadang orang ni diuji dengan rezeki depan mata. Rezeki depan tapi mata. belum tentu boleh kita guna. Ujian kepada orang yang jumpa. Ujian Ustaz. Ujian juga kepada orang yang dia mengadu. Jadi hari ini kita nak cerita tentang rezeki. Rezeki Allah pengurnia rezeki. Allah yang bagi rezeki ni, Allah pemilik rezeki Allah.
Begitulah. Hari so ini yang paling tajuk penting, cerita tentang Allah Maha Pemberi rezeki. So jangan bimbanglah, kita jangan ambil duit yang haram, duit yang kita tak tahu daripada mana asal usulnya. Sebab apa? Kita tahu bahawa Allah pemberi rezeki. Betul. Baik Ustaz. Baik. Sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, kita nak macam biasa nak pesan kepada murid-murid kita, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Dan yang paling cantik sekali Ustaz, stay at home, stay safe dan kita jaga kita dan kita akan berjaya. Baik Ustaz, saya nak jemput kawan-kawan saya sama-sama dalam kelas kita pada hari ini. Boleh. Dipersilakan murid-murid. Dah bersedia ke belum tu? Baik, hai, Assalamualaikum semua. Ni dah makan ke belum ni? Sihat ke tidak ni? Dah sarapan ke? Okey, baik. Pertama sekali Ustaz, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Alia. Assalamualaikum Alia, boleh kenalkan diri anda? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Sharifah Alia Tisa binti Said Bunaha. Saya dari SMK 27. Okey, apa cita-cita anda Alia? Seorang cikgu. Oh, cikgu. Nampak pakai spek pun dah tahu cikgu tu Tengok Baik. sekali dah nampak dah. Seterusnya kita ada Amani. Boleh kenalkan diri anda Amani? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amani binti Muhammad Zahir dari SMK Seksyen 27 Shah Alam. Okey, awak punya cita-cita apa Amani? Nama saya Doktor Mata. Oh, doktor mata. Ustaz. Oh, sakitlah mata. Tolong checkkan boleh tak? Alright. Itu orang kata menggatal nama dia kan. Okey, yang ketiga kita ada Fahrin. Silakan Fahrin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27 Shah Alam. Okey. Fahrin, cita-cita awak jadi apa Fahrin? Jadi pilot kapal terbang. Oh, lama. Masya-Allah. Ini pilot pun boleh, ustaz pun boleh. Takut-takut dia nak jadi ni pelakon. Pelakon Ganti Farid Ahmad. Farid Ahmad. Okey, baik. Seterusnya kita ada siapa lagi Ustaz? Kita ada Imtiaz. Silakan Imtiaz. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Imtiaz binti Izani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Okey, cita-cita awak Imtiaz? Saintis. Okey, saintis. Oh, dia kena belajar sungguh-sungguh lah Ustaz Betul. Saintis dan juga mendalami Islam juga. Itu satu benda yang ada related dia. Baik, seterusnya kita ada Nurin. Silakan Nurin. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Fatihah binti Waalaikumsalam. Muhammad Zahir dari SMK Seksyen 27. Okey, cita-cita awak Nurin? Saya nak jadi secretary. Nak jadi apa tu Ustaz? Jadi apa tu? Sekali lagi? Secretary. Apa tu? Saya tak... Sekretari. Doktor sekretari. Betul. Ini canggih ni Ustaz. Yang ni canggih. Dia nak jadi doktor pakar sikit jiwa. Oh. Okey. Kalau macam tu Ustaz, cepat orang lega nanti. Betul Kan? Okey, baik. Seterusnya yang terakhir kita ada Dia. Silakan Dia. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dia Sofia Kamila binti Narisha daripada SMK Seksyen 27. Okey, Dia nak jadi apa Dia? Saya jadi saintis Al-Quran. Lama. Ini kita cari selama ni. Masya Allah, Masya Allah. Bila alik. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada seluruh murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27 Shah Alam. Ni anak-anak murid Ustaz Betul. Semua baik-baik Alhamdulillah. Jadi Okey, orang baik. insya-Allah. Jadi hari ini kita nak membicarakan berkaitan dengan rezeki Ustaz. Betul. Sebab biasa Ustaz kalau kita sebut tentang rezeki Ustaz ada satu lagu tu. Keluar pagi balik petang, ada kala sampai malam. Cari rezeki bawa pulang untuk orang yang tersayang kan. Jadi maknanya yang paling penting sekali kita bawa rezeki itu adalah rezeki yang halal ataupun rezeki yang haram. Itu nanti Ustaz akan cerita. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, baik murid-murid sekalian. Mungkin Ustaz bagi sikit teaser Ustaz. Baik. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Sedikit. Hari ni kalau kita cerita tentang bab rezeki, ramai orang anggap ada duit banyak confirm bahagia. Betul Ustaz? Betul. Duit banyak. Kita jumpa selalu kan ada orang yang dalam kepala dia, dalam minda dia duit yang banyak insya-Allah confirm bahagia. Confirm bahagia. Dia susun kan. Ada orang siap cepat-cepat duit kan kadang-kadang kita tengok dekat orang buat Facebook live tu kan. Dia campak je duit tu kan.
Tapi adakah duit banyak confirm bahagia? Adakah confirm bahagia? Kita tanya dia. Boleh? Kita jawab selepas ini boleh Ustaz? Boleh. Okey, boleh. Adakah duit banyak confirm bahagia dia? Tapi sebelum tu kita berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay, nikmat yang kita dapat tu menjauhkan diri kita daripada Allah. Rezeki yang kita dapat tu menjauhkan diri kita daripada Allah. Okay, apa itu namanya? Itulah istidraj. Okay, nauzubillah min zalik lah. Cuba korang cek pada diri korang, ada ke nikmat yang Allah beri ni menjauhkan kita, menjauhkan diri kita sendiri daripada Allah ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah. Cuba korang cek. Alhamdulillah, saya berniaga bantu keluarga. Sikit atau banyak jualan hari ini, pertamanya wajib bersyukur. Biasalah, ada berniaga, ada waktu bagus jualannya, ada waktu kurang. Allah dah janji, siapa bersyukur, Allah akan tambah. Siapa kufur, azab Allah amat pedih. Jadi, banyakkan bersyukur. Ada beberapa orang yang sanggup melakukan apa sahaja untuk mencari rezeki. Kalau berhempas pulas untuk mencari rezeki yang halal, tidak mengapa, amat dituntut. Tetapi masalahnya apabila ada segelintir orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram seperti menipu duit orang atau bahasa mudahnya dikenali sebagai scammer. Saya mendoakan diri saya, keluarga saya dan rakan-rakan saya agar tidak tergolong menjadi scammer. Buat apa duit banyak tapi haram? Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dan bersama guru kita Ustaz Mahmud. Okey, kalau Ustaz Mahmud je orang tahu mesti ada nyanyi punya kan. Okey Ustaz, banyak sangat duit tu Ustaz. Ustaz ada orang panggil Ustaz. Saya nak ambil duit jap. Boleh. Okey, baik. Kita ada tinggalkan satu soalan Ustaz kepada dia. Mana dia? Dia boleh jawab tak soalan ni dia? Biasa orang relatekan dengan duit banyak, confirm bahagia punya. Okey, dia ada komen tak? Silakan. Bagi saya, duit tidak menentukan kebahagiaan. Okey. Kebahagiaan tu datang daripada mana tu dia? Kebahagiaan tu datang daripada amalan kita daripada rumah dan kasih sayang daripada keluarga. Okey, kalau macam ni kita boleh pilih lah Ustaz. Maknanya bukan senang tau. Orang zaman sekarang, especially perempuan lah kan. Orang kata mata duitan. Betul Ustaz? Tak semua. Saya tanya dia. Baik, mungkin sebelum kita nak mula kan. Kadang-kadang soalan ni dia macam mungkin pelajar ni mungkin tak sesuai ditanya sekarang. Betul? Tapi mungkin untuk bagi pendedahan ni dia nak tanya dengan Tisam. Okey, dia nak tanya dengan Tisam, dia nak tanya dengan Alia. Alia, okey ini bukan sekarang ni bukan sekarang. Contohlah nanti awak dah besar, ya Alia, ada dua orang lelaki baik, seorang miskin, seorang kaya. Awak pilih yang mana? Ni baik ni. Apa soalan macam tu Ustaz? Tak ni. Perangkap. Seorang miskin, seorang kaya tapi dua-dua baik. Pilih yang mana? Okey. Silakan. Saya pilih yang miskin kot. Sebab kadang yang kaya tu belum tentu jaga solat dia, jaga amalan. Kalau macam tu Ustaz, awal-awal kena reject Ustaz. Baik, terima kasih Alia. Okey, Man, kita terus kepada tajuk kita pada hari ini. Cantik. Hari ini kita nak belajar tentang Allah Maha Kaya Pemberi Rezeki. Kembali kepada jawapan dia tadi, kita nak respon bahawa duit kaya, duit banyak belum tentu hati tenang. Sebab kita dah jumpa Man, banyak orang lah dia rasa satu hari tak tenang. Ada juga selebriti pernah berkongsi gaji puluh ribu. Okey. Tak tenang. Dia kata apa yang kuranglah hidup ni. Jadi bahagia tu kat mana? Bahagia tu bukan terletak pada duit yang banyak. Subjektif lah Ustaz. Subjektif, betul. Okay. Baik. Jadi hari ini kita nak cerita tentang rezeki. Allah memberi rezeki. Baik, saya nak tanya dengan Nurin. Nurin, kalau adalah satu perkataan ringkas yang awak rasa dan awak nampak kalau saya tanya, definisi rezeki ni apa? Rezeki tu apa-apa yang baik yang Allah beri kepada kita. Kesihatan, wang ringgit, kebahagiaan.
rezeki tu bukan duit semata-mata. Dia ada banyak. Baik. Okey. Terima kasih Nurin. Okey, baik. Ini yang kita dah sebut tadi tu. Adakah definisi rezeki ni duit yang banyak atau lagi banyak? Lagi banyak. Ada orang dia rasa 100,000 dah ada cukup dah. Tapi ada orang dia nak kalau boleh ada 2 juta. Ribu. Lagi banyak. Kan? Ada orang ada 20,000 simpanan kecemasan pun cukup dah. Ada orang rasa tak cukup. Duit lagi banyak. Kemudian rumah besar dan cantik. Kita kalau duduk rumah macam ni seronok juga kan. Tak keluar rumah lah Ustaz. Tak keluar rumah. Rasa macam duduk di resort. Atau makan sedap dan lazat. Atau kereta yang besar. Oh. Ni macam kereta Ustaz je. Kereta yang besar. Okey. Kemudian atau mobil mewah. Besar-besar dah. Ada orang kata kereta besar, van pun besar. Dia beli van biasa contoh kan. Besar juga. Ada orang tak cukup. Nak mewah lagi. Nak kereta yang mewah. Tapi hari ni kita nak cerita tentang bagaimana setiap orang rezeki lain-lain. Betul. Ada orang lahir dalam keluarga yang amat senang. Ada orang lahir dalam keluarga yang sederhana. Ada orang lahir susah yang amat. Jadi hari ini kita nak cerita tentang bagaimana sesetengah orang menganggap rezeki ini ialah subjektif. Kita tengok contoh macam mana selalu orang inginkan rezeki yang macam mana. Baik, yang pertama, sihat selalu, Man. Duit banyak, sakit, jam juga. Betul. Kemudian yang kedua, jiran yang baik. Jiran yang baik ini, kita kata apa? Kurniaan Allah yang besar. Besar manfaat. Jiran baik kadang-kadang kita susah. Sebab itu, yang disebut saudara terdekat adalah bukan adik-beradik kita. Jiran. Berlaku apa-apa, jiran. Sebab itu jangan bermusuh dengan jiran. Kemudian yang ketiga, keluarga dan mentua yang baik. Ada orang duit banyak dengan mentua tak ngam. Sebab mentua tak nak dengan dia. Mentua ada calon lain. Boleh jadi. Boleh jadi. Yang keempat, rezeki yang banyak dan bermanfaat. Atau sikit tapi cukup. Cukup dan berkat. Sikit tapi cukup. Cukup dan berkat. Alright. Ada orang duit banyak. Dia tak boleh pergi kedai biasa tepi jalan macam kita. Dia kena cari kedai yang eksklusif. Ikut dengan taraf dia. Jadi rezeki ni macam-macam. Tapi kalau kita orang biasa macam kita ni, tak tahulah Aiman, mungkin Aiman luar biasa. Saya orang biasa. Dia ada 4. Ini pun dah rezeki yang baik. Ini adalah kalau kita buat program, kita selalu tanya dengan peserta. Perempuan suka hidup macam mana? Rezeki macam mana? Jadi 4 ni saya ambil jawapan yang paling top sekali. Okey, baik. Okey, adik, saya nak tanya dengan Raja. Raja, antara 4 ni, manakah yang paling Raja nak kalau dibagi pilihan? Duit sikit tapi cukup. Okey. Alia, kalau 4 ni Alia suka yang mana? Kalau dibagi pilihan, pilih satu. Sama juga macam jawapan Raja tadi. Okey, bila Ustaz cerita pasal sihat ni Ustaz, saya teringat sama Mak Long tu. Saya pergi ke hospital, saya tanya Mak Long, kalau sekarang ni Mak Long diberi pilihan, apa yang Mak Long nak? Dia kata Mak Long nak ke masjid, nak solat jemaah. Mak Long dah tak nak dah duit-duit ni, Mak Long nak sihat je. Betul lah Ustaz? Sebab kita duk terbayang ni depan kita ni. Saya ambil Ustaz boleh? Ambil. Kita nak duit je semata-mata, kita ingat itulah rezeki. Rupanya Ustaz, sihat itu rezeki yang lebih besar lagi daripada itu. Betul Ustaz? Betul, Man. Especially sekarang ni sahabat-sahabat kita ada yang diuji kan? Betul. Dengan COVID-19 dan sebagainya. Betul. Waktu ini Ustaz, yang paling berharga adalah kesihatan. Betul Ustaz? Betul. Pada waktu ini juga dengan ujian, orang ramai yang kena ujian. Paling penting waktu ni apa? Yang pertama sihat fizikal ni. Betul. Yang kedua sihat mental. Ramai orang yang terkesan atau apa saja yang dengan dalam keadaan ekonomi yang tak menentu. Paling penting kalau kita ada masalah, jangan simpan. Berkongsilah dengan sesiapa yang sudi nak dengar cerita kita. Walaupun sekecil-kecil perkara. Okey. Boleh PM tepi Ustaz Boleh PM tepi. Boleh Baik. PM. Jadi ada kawan kita bergurau, siapa ada masalah kewangan boleh jumpa dengan saya. Kita nangis sama-sama. Okey, baik. Nangis sama-sama. Nangis sama-sama. Okey. Jadi inilah 4 ni yang top sekali. Kemudian kita tengok. Allah ni dia ada nama. Nama dia kalau orang sebut Razak. Orang panggil Razak. Razak. Ajak oleh nama-nama macam tu kan. Razak. Razak ni adalah nama asal perkataan Ar-Razak. Nama Allah.
Apa maksudnya, Ustaz? Kalau contoh Aiman nanti ada next baby. Nak bagi nama, suka nama Razak ni. Nama Razak ni Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Maha memberi rezeki. Nama Allah kita kena letak Abdul depan dia. Okey. Nama Allah kita kena letak Abdul. Betul, Aiman. Baik, Ustaz. Jadi kadang-kadang ada orang suka Ahmad Razak. Bolehlah, tidaklah haram. Cuma lebih baik sebut Abdul Razak. Sebab Razak tu adalah nama-nama Allah. Allah, betul. Okey, baik. Jadi saya nak buka kepada pelajar, siapa yang nak baca. Hari ini kita nak sebut, okey, yang pertama tadi sebut Razak. Al-Ghani. Al-Ghaniyu, yang maha kaya. Yang maha kaya. Maha kaya, sangat kaya. Tak terbayang kaya Allah ni macam mana. Jadi antara sebutnya Al-Ghani. Baik, kita nak silakan kepada siapa nak baca angkat tangan. Saya buka volunteer. Alright. Siapa nak cuba? Okay. Silakan. Siapa? Aha. 1, 2, 3. Ada? Okey, dia. Silakan dia. Cuba baca dia. Nombor 1. Okey, boleh teruskan? Boleh? Okey, silakan dia. Jelas. Okey, kita paparkan di skrin. Nampak tak? Nampak tak? Okey, silakan. Nombor 1, menguasai makhluk di laut dan di bumi. Betul. Nombor 2, semua makhluk berhajat kepada Allah. Betul. Nombor 4, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Betul. Nombor 4, keperluan makhluk dengan kurnianya. Baik, terima kasih dia. Baik, Man, dalam satu ayat Quran Allah sebut Wallahul Ghaniyyu wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Sangat kaya. Wa antumul fuqara. Tapi dalam tafsir dia tak sebut kamu semua miskin. Tapi dalam ditafsirkan disebut kamu semua mengharapkan kurniaan Allah. Sebab tu kita solat 5 kali dalam sehari, betul Ustaz? Betul. Okey. Jadi yang pertama tadi kita dah sebut Ar-Razzaq, yang pertama ni Al-Ghani. Kaya. Jadi kalau contoh nanti raja dah besar nanti dah berkeluarga, orang nak bagi nama anak suka nama Ghani. Tapi kalau orang kita panggil Gani. Gani. Kan Gani. Sebenarnya Ghani. Ghani. Abdul Ghani. Orang Malaysia kadang-kadang biasa sebut Abang Gani. Abang Gani. Abdul Ghani nama dia. Baik. Oh, asalnya Abdul Ghani. Ghani, betul. Okey, kita nak jemput. Saya pilih Amani. Amani untuk baca bukti-bukti Ar-Razzaq. Silakan. Okay, bukti Ar-Razzaq. Yang pertama, Allah memberi rezeki kepada semua makhluk. Yang kedua, Allah berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba-Nya. Yang ketiga, Allah berjanji menambah rezeki hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Allah memberi rezeki kepada semua makhluk. Apa buktinya Ar-Razzaq ini? Masuk semua makhluk ni, ular tak ada orang bagi makan pun. Hidup kan? Hidup. Habis kucing. Kucing. Tapi kucing ni dia saya baca saintis punya kajian. Kucing termasuk binatang yang kena dibagi makan. Dia boleh cari makan sendiri tapi dia termasuk kategori yang kena bagi makan. Contoh lain apa, Man? Gajah. Kat hutan tak ada orang bagi makan pun. Hidup juga. Pandai cari makanan sendiri. Pandai, ya. Jadi inilah Allah bagi rezeki kepada semua makhluk, binatang pun. Ya, kemudian yang kedua, Allah berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba-Nya. Kata guru saya dulu, kita ni hidup kalau kerek. Tahu biasa dengar kerek. Kerek ni macam sombong besar kepala lah kan. Kita ni hidup kalau kerek, Allah boleh sempitkan rezeki kita bila-bila masuk. Menyempitkan rezeki ni banyak antaranya, contohnya kemalangan, tak boleh kerja. Tiba-tiba. Atau tiba-tiba stroke. Boleh jadi juga. Betul. Nauzubillah, ya. Kemudian Allah berjanji menambah rezeki hamba-Nya yang bersyukur. Yang ni mahal ni. Berjanji Ustaz. Berjanji. Berjanji. Maksudnya Ustaz, kalau kita memberi, kita tolong orang dan kita sedekah, Allah janji Allah akan menambahkan rezeki kita. Betul. Apa ayatnya? Wala in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Cuba saya nak dengarlah kori kita baca. Cuba baca Raja. Ayat famous tu. Nanti awak jadi ustaz ke jadi siapa pun, ada orang tanya cerita tentang rezeki, ayat tentang rezeki. Boleh sebut. Okey, silakan kori kita. Silakan kori daripada Arab Saudi. Okey, silakan.
Boleh Farin? Boleh. Dah on ke mikrofon? Okey dah. Silakan. Allah berfirman, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okey. Alhamdulillah. Baik. Maksud dia tu apa Ustaz? Maksud dia apa? Maksud dia kalau kamu syukur aku tambah. Kamu kalau kufur azab aku amat pedih. Ya Allah, Aiman rasa nikmat datang rezeki paling besar lah. Aiman rasa Allah bagi pada Aiman apa? Saya kesihatan Ustaz. Kesihatan sebab kalau kita tengok kawan-kawan kita di luar sana kan, ada yang diuji dengan kesihatan dan sebagainya. Betul. Baru kita faham kenapalah kesihatan ni sangat-sangat berharga. Nak tahu berharga ataupun tidak kesihatan, kita pergi ke hospital. Tengok orang yang dalam keadaan kesakitan, barulah kita faham sebenarnya kesihatan itu adalah sangat penting. Betul Ustaz? Betul. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita teruskan lagi Ustaz, apa kata kita berehat seketika? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dan bersama dengan Ustaz Mahmud. Okey Ustaz, saya pernah dengar satu ayat ni Ustaz. Kalau biasa kadang-kadang kalau kat kedai tu dia gantung dekat dinding-dinding tu. Ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Ustaz nak minta penjelasan sikitlah pada Ustaz sebab dalam ayat tu Ustaz dia ada kata rezeki yang tak disangka-sangka. Apa maksud dia Ustaz? Baik. Saya suka yang Aiman sebut ayat digantung tu. Digantung Ustaz? Banyak pemilik-pemilik gerai makan, kedai makan, dia menyangka meletakkan ayat itu di dinding. Menjadikan ramai orang akan datang kedai dia. Membeli rezeki murah lah. Si buat jualan senang. Itu pun bahaya juga pemahaman begitu. Jadi sebenarnya ayat itu Allah yang suka ayat yang last tu. Min haitsu la yahtasib. Rezeki datang daripada tempat yang tak disangka-sangka. Tak sangka. Tak sangka. Jadi nanti dekat kita akan kongsikan macam mana rezeki ada banyak. Yang pertama rezeki kerana sedekah. Kita sedekah orang, Allah ganti. Kemudian rezeki kerana bertaubat. Istighfar, banyak dosa, minta dengan Allah, Allah ampunkan. Boleh juga. Rezeki yang telah dijanjikan atau dah ditetapkan. Contoh Aiman, ni Aiman lainlah dekat Nigeria sana. Jodohnya dengan anak raja. Jodoh Allah dah tetap jodoh dengan anak raja. Takkan duduk dekat tepi-tepi ni, tak. Duduk di istana. Logiknya begitulah. Betul. Ada juga rezeki yang kerana membantu orang, meringankan orang. Jadi Allah balas. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak ada niat apa-apa pun. Ya Allah, aku tolong orang ni, nanti kau tolonglah aku. Saya tak pernah jumpa orang begitu kot. Jadi boleh jadi dengan kebaikan yang kita salurkan kepada orang ramai, kepada sesiapa saja. Khususnya contoh pada waktu ekonomi tak berapa baik ini, kita bertolong orang. Allah ganti. Itulah contohnya. Bahkan Allah ganti yang lebih baik dan berganda-ganda nilainya. Boleh jadi termasuk dalam kategori yang Aiman sebut. Tak sangka Ustaz Tak sangka. Saya pernah tengok cerita Tiga Abdul Ustaz. Tiga Abdul. Yang mana tiba-tiba daripada harta Ismet Ulam Raja. Daripada Gongostan. Itu Ustaz. Harta tak sangka. Tapi sekarang ni Ustaz, kita nak menjawab soalan-soalan netizen. Okey Ustaz, boleh kita mulakan sekarang? Boleh. Saya nak tanya kepada siapa nak mula tu. Okey, baik, hari ini kita nak cerita tentang di segmen yang ketiga ni. Ada orang tertanya-tanya apakah faktor murah rezeki. Baik, saya nak persilakan siapa nak mula dulu. Faktor murah rezeki siapa kan? Okey, angkat. Okey, Farin silakan. Okey, bagi saya faktor murah rezeki ni ialah dari sebab kita suka sedekah kot. Okey. Suka sedekah. Contohnya kita sedekah dekat kawan kita susah RM1 kan? Kemudian kita dapat RM5 ke macam tu, Farin? Tak. Tak. Berbagi yang lain. Sihat ke, berganda ke. Okey, betul. Okey, itu di antara faktor yang penyemput rezeki. Betul. Farin sebut tadi kerana sedekah. Okey, ada tak yang lain, pelajar lain nak memberi pandangan? Okey, silakan kenapa faktor murah rezeki? Silakan. Okey, dia. Okey, yang kedua saya rasa murah rezeki sebab taubat dan istighfar. Apa? Taubat dan istighfar.
Taubat dan istighfar. Betul Ustaz? Betul. Tu yang saya sebut tadi tu, taubat dan istighfar. Dosa banyak. Tiba-tiba datang hidayah. Kadang-kadang betul lah macam ada contoh selebriti yang berhijrah. Dia kata, yelah dia pernah cerita kan. Dia kata bila berhijrah rupanya datang bisnes lain pula. Mencurah-curah. Mencurah. Mungkin Aiman pun biasa jumpa, tapi inilah maksudnya situasi dan pengalaman orang lain boleh kita jadikan pedoman. Baik, yang ketiga ada tak siapa yang nak berkongsi apakah faktor-faktor murah rezeki? Okey, silakan. Amani. Saya rasa murah rezeki ni sebab kita suka dan selalu bersyukur atas apa yang ada. Baik, ini yang kita sebut tadi tu kan. La in syakartum la azidannakum tu. Ya. Siapa bersyukur, syukur ni okey je, apa yang ada okey je. Tak adalah mengeluh. Bersyukur ni ada satu perkataan lain yang relate dengan dia. Apa dia Ustaz? Qanaah. Qanaah. Apa qanaah ni pelajar-pelajar dan apa juga penonton di rumah? Ustaz, Qanaah ni dia rasa cukup. Cukup kalau contohlah kita ada laptop. Laptop ni walaupun dalam akaun kita ada 100,000. Okey. Kalau kata bahasa mudah dia nak beli lain boleh aja kan. Boleh je. Tapi dia tengok laptop dia elok aja. Walaupun dah nampak macam dah season, dah lama. Betul. Tapi guna elok. Dia rasa tak payah, tak ada keperluan beli, tak payah beli. Kalau atas meja ada ikan masin je lah Ikan Ustaz. masin lah. Walaupun dia mampu membeli makanan yang lebih mahal dan banyak. Qanaah ni tak semua orang ada. Betul, Siapa ada qanaah ni, dia campur pula dengan bersyukur, insya-Allah bahagia aja. Walaupun duit lagi banyak, dia boleh nak beli lagi. Boleh. Siapa ada qanaah ni hebat. Tak semua orang ada. Baik. Okey. Ni faktor murah rezeki kan. Kita nak berpindah kepada faktor mahal rezeki. Ada orang dah macam-macam dah dibuat. Okey. Okey, kita nak tanya dengan pelajar, mungkin ada soalan nak diajukan, silakan. Mahal rezeki Mahal rezeki. Okey, silakan. Ada murid-murid kita. Ada nak tanya, silakan. Siapa nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya yang tanya Ustaz. Boleh? Okey. Okey Ustaz, biasanya kadang-kadang orang tu dia, orang kata apa, dia dah buat baik dah Ustaz. Dia dah buat baik dah. Dia dah tolong orang, dia dah sedekah, dia dah bantu anak yatim dan sebagainya Ustaz. Tapi rezeki dia tak bertambah-tambah pun. Tapi dia ada masalah dengan mak ayah dia Ustaz. Betul. Kalau orang macam ni macam mana Ustaz? Betul. Hari ini kita nak cerita tentang bagaimana kadang-kadang ada manusia, ada orang yang rezekinya tersekat. Tersekat? Dia dah usaha banyak dah. Okey. Tersekat. Yang pertama, macam Aiman sebut, itu poin yang sangat penting tu. Dan juga kepada para pelajar, poin yang sangat penting, jangan kita khianati kasih dan rahmat kepada ibu bapa kita. Maksud khianat ni apa? Lupakan mak ayah kan. Dengan mak ayah hubungan tak baik. Mak ayah kata jangan, nak juga. Contoh-contoh. Ini contoh pengalaman, bukan pengalaman sendiri, ada jumpa depan mata. Mak dia sebut pada dia, Abu bukan nama sebenar. Abu, nantilah dulu nak buka kedai burger tu, mak rasa macam tak sedap hati. Kemudian Abu ni degil, mak sekarang ni jual burger tepi jalan pun laku mak. Dia pun buka jadi. Tak lama tu gerai burger telah terlanggar oleh kereta. Modal hancur, modal lebur kerana kedai meja tu hancur, rosak, tak boleh berniaga dah. Jadi betul kata Aiman tadi, dengan mak jangan bawa main. Mak ayah. Kemudian ada juga kadang-kadang rezeki ni tersangkut sebab ada buat jahat dengan orang. Alamak. Buat jahat dengan orang. Kan? Jadi buat jahat dengan orang, Allah balas. Boleh jadi juga. Boleh jadi. Dan juga rezeki yang lain ni, ada satu orang ni, dia pernah cerita, Ustaz saya ni jualan banyak. Kan, jualan syarikat dia banyak. Tapi tak tahu apa lagi kurang. Macam tak syok. Saya tanya dia, apa man? Abang bayar zakat tak? Hai, duit banyak tapi zakat tak bayar. Jualan banyak tapi dia rasa macam ujung-ujung, mana duit ni? Tak tahu duit pergi mana. Ini antara contoh-contoh rezeki yang tersangkut atau tak berkat atau mahal. Antara sebabnya apa tuan-tuan? Kerana tidak bayar zakat. Dan zakat juga orang ingat, zakat ni adalah zakat bayar masa raya je, bukan. Zakat macam-macam, antaranya zakat pendapatan. Baik, itu. Okey, baik Ustaz. Kita nak tanya murid kita pula Ustaz. Okey, silakan. Siapa nak cuba pula? Okey, ada siapa-siapa nak tanya tak tentang mahal rezeki, faktornya? Okey, silakan.
Tak ada. Tak ada Okey, silakan Imtiaz. Okey, silakan Imtiaz. Ustaz, saya ada jiran. Jiran saya Okey, teruskan. ini tak kaya, tapi hati senang je. Tak ada haters, tak kaya tapi bahagia. Rezeki tak banyak macam orang lain, tapi dia okey je. Apa sebab macam tu, Ustaz? Ada jenis macam tu, Ustaz? Ni kita sebut tadi tu. Kan memang biasa pernah jumpa kot orang dia ada motor je. Tak adalah kayu sangat. Dia ada motor je. Ada anak 2-3 orang. Pergi hantar anak pergi sekolah, naik motor tu lah. Kalau ada kecemasan, dia pinjam atau sewa. No problem. Okey je. Bahagia, okey je. Jarang sakit. Antara sebabnya kalau kita biasa jumpa orang-orang begini kerana dia suka sedekah, man. Kalau dia tak ada duit pun dia sedekah tenaga. Contoh dekat surau atau masjid ada buat contoh kenduri atau makan-makan. Dialah orang yang bekerja elok-elok, masak, dia tolong susun kerusi, lipat kerusi, bentang sejadah, bentang tikar, kemas pelik. Kita akan jumpa orang macam ni. Jadi untuk bahagian pelajar juga lepas ni, apa pun yang kita ada, sedekahkan. Tak ada duit, ada tenaga, sedekah tenaga. Sedekah tenaga. Tak ada tenaga, ada kepala, ada minda, ada idea, sedekah idea. Macam tu pun boleh Baik, ada tak soalan seterusnya? Kita buka, silakan. Okey, Alia. Ustaz, ada orang cakap kalau nak rezeki lebih, kena buat bisnes. Kalau makan gaji rezeki takat tu je, Ustaz. Betul ke? Macam mana tuan? Ini businessman. Businesswoman. Businesswoman. Bagus juga tu, Ustaz. Apa pandangan Iman? Saya punya pandangan, Ustaz, memang bagus. Memang kita nak usahawan Muslim ni ramai. Betul. Sebab bila kita berniaga dan kita ada duit suatu hari nanti, kita boleh berzakat. Betul. Dan dengan zakat itulah kita boleh bantu orang miskin. Betul tak, Ustaz? Betul. Jadi soalan Alia tu ada betulnya dan kita kena tambah dengan poin. Contohnya, contohnya lah kan. Contohnya Alia nanti dah besar jadi cikgu. Katakan gaji setiap bulan 4,000. Itu pun rezeki juga. Betul. Kan? Dengan ada 4,000 tu boleh sedekah kepada pelajar-pelajar susah. Tapi kalau Alia teringinlah nak buat lebih kan, contoh, tapi jangan sampai korbankan waktu kerja. Contohlah bang, 4,000 ni tak cukup lah bang. Belanja tinggal RM10 je baki bang. Macam mana nak buat? Contohlah, betul Alia pun jual tudung online. Contoh. Pastikan tak kacau waktu kerja yang hakiki. Bagus soalan tu Alia. Okey. Soalan yang ketiga ada tak? Silakan. Okey, siapa pula seterusnya? Ada Raja? Ada tak? Raja ke? Ada tak soalan yang ketiga? Okey, Fakihah silakan. Okey, Fakihah. Nurin. Okey, apa soalannya? Soalan dia, apa sebab ada orang rezeki kadang-kadang susah nak letak? Okey. Kurang dengar lah. Sekali lagi, Nurin. Soalan dia, apa sebab kadang-kadang ada orang rezeki dia susah nak lekat? Okey, Ustaz. Rezeki susah nak lekat. Rezeki susah nak lekat. Ni kebetulan kita dah sebut tadi kan. Dia dah usaha tak lekat. Jadi yang pertama, kembali kepada Allah. Allah suruh zakat, kita zakat. Kalau kita ada buat salah dengan orang, minta maaf. Kalau kita ada benda yang tertunggak, hutang, settlekan hutang. Ada juga kalau kadang sebenarnya macam contohlah, dah cuba sebenarnya cuba tu usaha yang dia buat tu usaha yang salah. Jadi berguru. Contoh dia nak buat jualan. Contoh dia berniaga roti john di tepi jalan. Tak jadi, buka dah customer tak berapa nak ramai. Rupanya dia tak buat iklan langsung. Alamak. Pun tak jadi juga. Sayanglah. Jadi kadang-kadang orang dah usaha dah. Kedai cantik dah. Tapi orang tak tahu. Dia tak buat hebahan. Mustahil orang boleh datang. Betul. Dah lah tempat jauh tertutup. Sebab kita dah ada bukti. Banyak waktu-waktu sekarang ini, ramai orang yang walaupun berniaga dekat rumah, tak ada kedai pun. Orang mustahil lah boleh nampak rumah dia atau tempat dia berniaga tu. Tapi jualan banyak. Sebab apa? Buat iklan. So maksudnya, rezeki itu kadang tak datang sebab salah cara. Maknanya kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Betul, dan strategi yang betul. Ya. Cara yang betul. Seterusnya, Ustaz, kita bertawakal kepada Allah SWT. Betul. Sebelum kita pergi kepada soalan netizen, Ustaz. Baik. Apa kita berehat sekejap? Baik. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Sebentar ku pulang cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang untuk keluargaku sayang sanggup biar ku tak makan tapi terasa kenyang walaupun banyak yang kurang tapi ku rasa tenang. Alright, Ustaz. Walaupun kadang-kadang setengah orang tu dulu dia kerja hebat, Ustaz. Betul. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi pegawai, tiba-tiba sekarang, Ustaz, jadi penghantar makanan. Betul. Tapi mereka masih tenang lagi, Ustaz. Betul. Tak ada hal punya. Bawa balik hadiah untuk keluarga. Betul. Yang penting tadi last sekali, tapi ku rasa tenang. Yang tu mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sikit, Ustaz. Baik. Okey, silakan. Lirik lagu tu sangat-sangat sesuai dengan keadaan pada waktu ketika ini. Dengan keadaan ekonomi yang tak berapa menentu, tak berapa baik. Juga terjejah juga sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang besar ekonomi. Contoh, ialah macam Aiman sebut, ada juru terbang yang terjejas, kena buang kerja. Ada yang pernah viral tu, juru terbang jual mi kari. Viral, tak ingat apa nama tu, viral. Ada yang jadi penghantar makanan pun viral juga. Jadi sebenarnya, dan diorang ni kalau kita tengok, diorang tenang. Sebab apa dia tenang? Kerana ada ilmu. Dia tahu urus rezeki itu satu. Okey. Yang kedua, dia percaya kepada qada dan qadar. Ini ujian aku, ujian keluarga aku, ujian semua orang, dan kami terpaksa. Mungkin dia cakap dengan keluarga dia, okey anak-anak semua, ayah sekarang kena buang kerja. Selama ni kita makan besar. Mulai hari ini ayah nak bagi tahu dengan anak-anak semua, kita kena berjimat cermat. Jangan minta yang pelik-pelik ya. Sebab dia kena membetulkan minda anak-anak dia bahawa dia pandai handle lah, dia pandai handle. Sebab tu kena ada ilmu. Macam orang tiba-tiba kaya, tak ada ilmu, hari ni dapat 1 juta, esok habis boleh jadi. Boleh jadi. Ada orang tak ada duit banyak pun, ada ilmu, dia okey tenang sebab dia dah tahu nak urus macam mana. Sebab tu ada orang ada ilmu, bila tiba-tiba duit banyak, ada 2 juta. Ada ilmu, makin bertambah duitnya. Betul. Betul. Jadi itu yang kisah tentang bagaimana nak hidup tenang yang Aiman sebut tadi. Betul, Ustaz. Sebab saya tengok, Ustaz, setengah orang ni sampai sanggup berhabisan ratusan ribu sebab nak pergi melancong. Bila tanya kenapa? Nak pergi dapatkan ketenangan. Ada orang setengah, Ustaz, sampai sanggup makan pil penenang, Ustaz. Padahal benda tu tak boleh. Betul. Sanggup berhabisan sebab nak tenang. Tapi sebenarnya, Ustaz, dalam Islam kita ni banyak perkara yang kita boleh buat untuk dapat ketenangan. Betul tak, Ustaz? Antaranya yang pertama, banyak orang kadang-kadang kita kuliah maghrib, kita jumpa ada seorang ni, pakcik. Lepas kuliah maghrib, lepas tu solat isyak ada makan-makan kan, sikit-sikit kan. Pakcik tadi ni bukan pakcik biasa-biasa. Datuk, lama bila kita makan sekali baru kita tahu dia tu datuk. Okey. Macam tu. Dia cakap, dia berkongsi. Dia berkongsi apa? Dulu masa saya kuat tenaga, saya tak ada kat sini. Alhamdulillah Allah bagi saya kesempatan untuk datang majlis ilmu, kan, atau beli ilmu yang dia tak sempat buat. Jadi dia sebut alhamdulillah, dia kata apa? Dia kata Allah bagi kesempatan ini. Dulu tak sempat. Dulu tak sempat. Oh. Hujung ayat dia kata bukan tak sempat tapi tak cari. Tak cari. Kata dia. Ya, hari ini bersyukur kerana Allah bagi ruang. Jadi mungkin kita itu yang merupakan rezeki berkat, Ustaz. Betul. Okey. Kemudian hari ini kita nak juga yang di penghujung ni kita nak sebut tentang hikmah rezeki berkat, antaranya keluarga atau anak jadi orang. Jadi orang. Dan kadang-kadang ada juga orang dia pelik kenapa anak dia tak dengar cakap. Rupanya ambil rezeki daripada sumber yang haram. Takut kita kan. Nauzubillah. Mak ayah bukan main hebat lagi. Jadi anak tak jadi orang. Boleh jadi macam kita biasa dengar dekat berita-berita yang bila dengar berita tu kita, ya Allah, nauzubillah, janganlah kena kat logo. Apa contohnya? Rezeki haram ni. Rasuah. Betul. Menggunakan kedudukan dia untuk ambil kepentingan secara salah. Personal. Ya. Nauzubillah. Itu anak dia pelik. Panggil pun tak dengar. Nasihat tak dengar. Pun boleh jadi punca juga kerana sumber-sumber yang masuk dalam perut adalah sumber yang haram. Takut kita, Ustaz. Yang ketiga, sentiasa bermanfaat. Tu saya sebut poin yang asal tadi tu. Biar tak tu yang apa si Alia pilih tadi tu. Dia kata apa, Alia dengan raja sebut, ya, rezeki yang sikit pun tak apa, tapi cukup. Yang penting bermanfaat. Orang pun kalau ada duit banyak, sedekah pun tak pernah bagi, kedekut.
tak jadi apa juga. Kudukut. Dan dia Kemudian, kadang-kadang setengah orang tu dia suka bagi orang makan. Walaupun dia ni taklah senang sangat. Betul. Kan kita tengok orang tua-tua kan. Betul. Tak ada senang sangat Ustaz. Tapi bab jamu orang makan memang terbaik lah. Betul. Mungkin sebagai penutup saya nak cerita satu keadaan ni. Ada satu hari tu saya dijemput untuk pergi majlis tahlil. Mak dia meninggal. Saya sampai ke tempat tahlil tu kan. Saya tengok ini majlis tahlil meninggal ke? Majlis tahlil kahwin. Meriah ke Ustaz? Meriah. Kemahnya cantik, makannya ada buffet cantik, berhidang berlapis-lapis. Okey. Saya pun pelik. Sampai satu masa saya jumpa balik orang yang jemput saya tu. Ini dah lama lah, lepas 2-3 minggu selepas tu. Dia bercerita dengan saya tentang satu fasa. Dia kata apa? Ustaz, saya ni walaupun dia lama-lama kami ceritalah pasal tu juga. Moriah Haji punya itu, majlis tahlil arwah mak ayah Haji itu. Dia kata, Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz, saya ada rezeki lebih. Saya nak bagi orang datang makan ni, bagi yang betul-betul. Baru saya faham. Firasat orang yang ada ilmu dan rezeki yang banyak ni, dia nak bagi yang terbaik. Sebab tu majlis tahlil biasa kadang-kadang ialah walaupun mood macam sedih sikit kan. Betul. Tapi dia bagi yang menu tu menu hebat-hebat. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya mampu dan saya nak bagi yang terbaik. Bukan bihun goreng je, Ustaz. Kemah pun kemah yang terbaik. Kemah dia kemah yang Luk Sina tu. Wah. Canggih. Biasa pernah jumpa kemah yang Luk Sina tu. Ini bukan sikit kos. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, saya mampu dan saya nak bagi yang terbaik kepada semua orang yang datang. Jadi mungkin belajar-belajar nanti ada 6 orang ni besar nanti jadi orang senang. Apa pun bagi yang terbaik. Sebab tu Ustaz, kalau kita nak pilih macam tadi dia kata tak apa, miskin pun tak apalah. Tapi sebenarnya Ustaz, kita nak pilih cari yang kaya dan cari yang dermawan juga. Betul tak Ustaz? Betul. Kita nak jadi orang yang seperti itu Ustaz. Betul. Betul, bertepatan dengan apa yang Ustaz tulis itulah. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ni apa maksudnya Ustaz? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Biasa kita jaga kita je. Kita jaga Allah, Allah jaga kita ni maksud dia apa, pelajar-pelajar juga para penonton di rumah. Kita hidup ni daripada zaman tradisional kepada moden, kita dah lalui banyak fasa. Banyak fasa. Jadi apa pun fasa moden sampai sekarang ni orang belajar depan skrin aja. Jaga syariat Allah. Insya-Allah Allah akan jaga kita. Cukupkan rezeki kita. Maksud Allah jaga ni adalah satu frasa yang hebat kan. Saya doakan pelajar-pelajar juga Allah jaga. Contoh jaga ni kadang-kadang kita balik kerja penat. Bukan nak baring tidur terus pun. Kadang-kadang sandar dekat sofa. Tertidur, tak solat isyak lagi. Tertidur? Pukul 3, pukul 4 terjaga. Belum solat. Itu juga antara nikmat-nikmat atau rezeki Allah jaga kita. Okey. Dia juga Allah lorongkan kita, bagi kita rezeki dengan Allah lorongkan kita dengan kawan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ni tak semua orang dapat. Ada orang dapat kawan suka ngajak benda-benda tak senonoh. Tak senonoh. Kalau dia tak ajak tak senonoh tak apa. Dia menjadi geng kola putih. Biasa dengan man kola putih man. Tak pernah dengar lah Ustaz. Nampak smart, nampak hebat. Nampak berpengaruh, nampak di mata masyarakat dialah hero, tapi sebenarnya dia geng kola putih. Kola putih ni suka ambil duit bawah. Duit bawah kapet, duit kopi dan sebagainya, macam-macam istilah. Tu tak baik tu Ustaz. Nauzubillah. Jadi konsep kita memahami rezeki hari ini di mana kita berada, apa pun juga rezeki kita, jagalah syariat Allah. InsyaAllah Allah akan jaga kita, keluarga kita, jiran-jiran kita. Sebab tu yang penting tadi, nikmat yang 4 tadi tu. Okey. Itu saya letak tu antara top. Yang penting Ustaz nikmat kesihatan, sihat, nikmat lapangnya masa. Betul. Nikmat waktu muda Ustaz? Betul. Muda. Waktu muda pun rezeki juga Ada orang kata masa muda tenaga ada, duit tak ada. Betul. Masa tua duit ada. Tenaga pula tak ada. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh beri nasihat kepada murid-murid kita ni Ustaz. Okey, apakah amalan? Yalah, biasa murid ni bukanlah ada duit sangat. Kan? Tapi mungkin ada perkara yang murid-murid kita boleh buat untuk menjemput rezeki Ustaz. Betul. Sebab rezeki itu kan milik Allah. Betul. Dan kita kena minta dengan Allah SWT. Apa yang murid-murid kita boleh buat di rumah sana untuk menjemput rezeki daripada Allah SWT? Silakan Ustaz. Bagus soalan Aiman ni. Baik para pelajar semua. Ada beberapa amalan yang kita boleh buat. Yang pertama, sedekah. Sedekah ni tak banyak pun tak apa. Tapi maintain. Sustain. Istiqamah. Tapi belanja ada RM5 je Ustaz. Okey, baik. Contohlah raja ada mak dia bagi RM5. Okey. Dia pun dekat sekolah, setiap sekolah ada tabung kebajikan. Dan biasanya beredar pada hari Jumaat.
Okey, baik. Jadi raja dah boleh susun dah setiap hari daripada RM5, 50 sen setiap hari tu dia allocate untuk derma. Jadi dia kumpul setiap hari 50 sen, ada 5 hari sekolah dapat RM2.50. Banyak tu. Banyak. Okey. Contohlah satu sekolah ada 1,000 pelajar. Tak semua buat macam tu pun tak apa. Dapat 200 orang pun cukup lah. 200 kali RM2.50. Banyak dah. Banyak. Kalau setiap minggu lah. maintain, banyak. Jadi benda-benda ni pertama sedekah. Yang kedua para pelajar juga boleh buat. Antaranya antara amalan yang boleh buat solat duha. Solat duha. Tapi jangan kita termasuk dalam tipu daya syaitan. Apa tu Ustaz? Ada orang menganggap solat duha rezeki murah. Solat lepas tu dia tidur, tak kerja. Ini fahaman yang salah dan bahaya. Tunggu je Ustaz. Tunggu je. je. Pada langit ke? Begitu juga dengan solat duha ni. Okey. Buat pada waktu kerja. Kerja tak siap ni. Tapi pergi solat duha lama-lama, zikir lama-lama, doa lama-lama. Tak kena juga. Dia kena ada usaha dan ikhtiar ada Ustaz Kena ikut sistem yang betul. okey. Kerja-kerja. Jangan tinggal kerja tak siap, dah lepas solat duha, sembang lama-lama, kerja tak siap-siap. Lepas tu buat OT tu salah tu. OT pun buat kerja? OT pun lah. Jadi dia waktu tengah kerja, dia buat duha lama-lama. Lepas tu buat OT. Apa hukum OT tu? Itu kita buat tajuk lain. Paling penting kalau kita nak buat duha waktu kerja Ustaz, minta majikan Ustaz. Kebenaran. Okey, baik, kita nak tanya juga pandangan murid-murid kita Ustaz. Okey, betul. Tentang topik kita pada hari ini. Betul. Nampak dia Ustaz, macam kita nak bagi tolong siapa pandangan. Ustaz? Kita mula dengan Imtiaz. Okey, silakan Imtiaz. Apakah pandangan awak atau pandangan Imtiaz berkenaan tajuk kita hari ini? Simple je. Okey, silakan. Dekat sikit dengan mikrofon. Saya kita perlulah bertawakal kepada Allah kerana Allah memberi rezeki kepada kita, memberi kebahagiaan kepada kita. Macam tu lah. Okey, baik. Terima kasih. Maknanya Ustaz, kita dah buat macam-macam dah. Kita dah berniaga, kita dah buat itu, dah buat ini. Last kali kita yang penting tawakal. Betul. Sebab kita kena faham bahawa rezeki Allah yang beri, tapi kita kena usaha. Betul Ustaz? Betul. Baik, seterusnya kita nak minta pandangan siapa Ustaz? Kita nak jemput Raja. Fahrin. Okey, silakan Fahrin. Okey, pandangan saya ialah kita perlu bersyukur kenapa nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita untuk mendapat keberkatan dan rezeki yang melimpah. Baik. Okey, kita nak persilakan seterusnya. Kita nak persilakan Amani. Silakan Amani. Okey, silakan. Okey, boleh? Amani. Dah on tak mikrofon tu? Mic, okey. Silakan teruskan. Silakan. Kita janganlah sombong atas rezeki yang dikurniakan oleh Allah kerana Allah boleh menarik bila-bila sahaja rezeki. Baik. Jangan sombong Ustaz. Jangan sombong. Dah kaya tu sombong. Allah, na'udzubillah. Takut kadang-kadang. Ya. Duit banyak sombong. Ada satu lagi, duit tak banyak, ada ilmu banyak sombong. Tu bahaya tu. Ada ilmu dan sombong juga. Ada ilmu sombong. Apa hampa ni jahil. Belajar dengan aku. Aku pandai. Sedikit daripada Ustaz mungkin rumusan untuk hari ini Ustaz. Baik para pelajar semua, terima kasih kerana sesi pada hari ini dengan Abang Aiman. Juga penonton di rumah, hari ini kita cerita tentang rezeki. Rezeki yang pertama, doa, yang pertama usaha elok-elok. Buat yang baik dan halal. Dan itqan. Itqan ni apa? Itqan ni sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ada orang dia buat rezeki halal, tapi dia tak ada itqan. Itqan dia tak ada. Jadi buat yang elok-elok, sistem yang betul, cara yang betul dan itqan. Insya-Allah. Rezeki baik, halal dan barakah serta memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih Ustaz Mahmud dan terima kasih kepada murid-murid kita. Ni. Susun balik Ustaz Nanti jangan lupa belanja saya makan. Boleh Ustaz? Boleh. Daripada SMK Seksyen 27 Shah Alam. Terima kasih murid kita. Bye-bye sikit. Anda semua memang sporting pada hari ini. Mudah-mudahan nanti dah kaya. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa berzakat dan jangan lupa bantu orang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita telah diberikan rezeki oleh Allah. Sama ada kita manusia yang taat atau kita manusia yang engkar. Begitu juga haiwan-haiwan yang melata di atas muka bumi. Kehidupan kita ini semua telah diberikan rezeki-rezeki oleh Allah.
Rezeki ini adalah setiap sesuatu perkara yang bermanfaat untuk individu tersebut, sama ada manusia atau haiwan. Tertakluk kepada makanannya, tempat tinggalnya, kehidupannya, ketenangannya, keamanannya, kesihatannya, semua itu adalah kurniaan yang bermanfaat. Dalam arti kata, jikalau dia membeli pakaian, beli baju sebagai contoh, dia beli 2-3 pasang, 2-3 helai, satu dia pakai dan seronok dengan pakai itu, boleh tutup auratnya, pakai itu tak panas, itu bermanfaat, maka itu rezeki. Tapi ada 2-3 helai lagi yang dia tak sempat pakai, mungkin pakaian itu akhirnya rosak, koyak ataupun saiznya tidak sesuai, maka dia bukan lagi rezeki untuk dia, kerana pakaian itu tidak bermanfaat untuk dia, maka itu bukan rezeki. Betul juga seorang jiran yang memiliki jiran yang baik, itu adalah rezeki bagi dia. Seorang majikan yang memiliki staf-staf ataupun kaki tangan yang bagus, yang bekerja dengan baik, itu adalah rezeki bagi majikan. Rezeki ini bukan semata-mata duit, tapi dia adalah kurniaan yang bermanfaat, yang memberikan kebaikan kepada setiap individu itu. Dan yakinlah setiap di kalangan manusia ataupun haiwan yang hidup di atas muka bumi ini, semuanya telah dijanjikan dengan rezeki oleh Allah SWT. Dan inilah yang Allah sebut dalam surah Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Allah berfirman, dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini melainkan semuanya telah diberikan rezeki oleh Allah SWT. Maka keyakinan kita adalah sesiapa pun kita pada hari ini, yakinlah kita tetap ada rezeki yang telah Allah rezekikan untuk kita. Tinggal lagi kita perlu bersyukur dengan setiap kurniaan yang Allah berikan kepada kita, dan kita gunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insya-Allah semoga kita diberikan rezeki dan rezeki itu berkat dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.